Baik penonton, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang kita sudah maklum penonton, kita semakin menghampiri penghujung bulan Ramadan. Dalam usaha untuk kita melipat gandakan ibadah kita pada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini, termasuk juga persiapan kita menjelang Syawal. Namun apa yang kita khawatiri adalah terdapat andaian-andaian yang disebarkan di media sosial, khususnya bilakah rakyat Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri? Bilakah 1 Syawal akan diisytiharkan? Jadi pagi ini dalam ruangan komentar @SPM kami bawakan kepada anda dengan harapan untuk kita tidak mempolemikkan lagi isu berkenaan 1 Syawal ini. Jadi tetamu secara dalam talian yang bersama kita adalah Ustaz Syahril Azwan Hussein yang merupakan penolong pengarah kanan Seksyen Falak bahagian penyelidikan JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Tuan Munawar? Alhamdulillah Ustaz. Okey Ustaz, kita mengangkat isu berkenaan 1 Syawal ini. Tapi terlebih dahulu kita nak memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat di luar sana. Kaedah yang diguna pakai untuk penentuan awal Syawal di Malaysia dan apakah antara proses-proses yang perlu diketahui oleh masyarakat Ustaz? Okey, baik. Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan dalam penentuan awal bulan Syawal di seluruh dunia. Di antaranya adalah kaedah ru'yah hakiki, kaedah hisab hakiki, kaedah wujudul hilal dan kaedah ru'yah dan hisab berpandukan kriteria imkan ru'yah. Setiap kriteria ini mempunyai syarat asas yang tersendiri. Negara kita Malaysia khususnya menggunakan pakai kaedah ru'yah dan hisab yang berpandukan kepada kriteria imkan ru'yah, atau lebih difahami negara kita akan mengutamakan ru'yah terlebih dahulu, dan sekiranya anak bulan tidak kelihatan maka hisab akan digunakan berpandukan kepada kriteria imkan ru'yah sebagai syarat asas kenampakan hilal. Hisab falak ini akan digunakan selepas ru'yah hilal tidak kelihatan pada hari yang ke-29. Dan data hisab falak ini yang dihitung perlulah berpandukan kepada 2 titik utama untuk Matlab Malaysia, iaitu titik rujukan paling timur di Tanjung Atiamu Sabah dan titik rujukan paling barat di Pulau Perak Kedah. Okey, untuk makluman semua, hisab falak ini akan disediakan oleh unit falak JAKIM dan kemudiannya akan dibentangkan dalam mesyuarat panel pakar falak JAKIM yang terdiri daripada mereka yang berkepakaran dalam bidang-bidang falak, dalam bidang ukur dan juga dalam bidang syariah. Hasil daripada mesyuarat tersebut, hisab falak ini akan dianalisis sebelum disahkan kemudiannya dalam mesyuarat Jawatankuasa Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah JAKIM selaku Setiausaha MKI. Kemudian hasil daripada pengesahan tersebut, satu memorandum akan dihantar kepada Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja untuk disemah maklum kepada Majlis Raja-Raja melalui mesyuarat Majlis Kebangsaan Ahli Waris Agama Islam. Dan kemudiannya Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja ini akan mengisytiharkan tarikh melihat anak bulan Syawal, iaitu pada 29 Ramadan 1444 Hijrah, yang mana pada tahun ini bersamaan dengan 20 April 2023. Itu sebelum cerapan bermula. Pada hari yang ke-29 pula, urus dia untuk cerapan hilal akan dilaksanakan oleh Jabatan Mufti Negeri dengan dibantu oleh Jawatankuasa Melihat Anak Bulan yang juga dilantik oleh Raja-Raja. Jawatankuasa ini akan bertanggungjawab untuk melaksanakan ru'yah yang bermula, kalau kita ikut daripada 29 tempat cerapan rasmi di Malaysia ini, bermula di Tanjung Dumpil, Putatan Sabah, sehinggalah di Pemandangan Indah Langkawi. Biasanya bermula daripada pukul 6.30 petang sehinggalah lebih kurang dalam pukul 7.30 malam lah di Pemandangan Indah Langkawi. Kemudian hasil daripada cerapan tersebut akan dilaporkan kepada Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja yang kemudiannya akan disembah maklum kepada Seri Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Selepas mendapat perkenan, barulah hasil cerapan tersebut akan disampaikan oleh Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja melalui media-media rasmi.
Okey, itu antara kaedah yang diguna pakai oleh Malaysia, iaitu berkenaan ruqyah dan juga hisab dan juga prosedur operasi standard yang telah dilaksanakan bagi memastikan kesahihan dan juga pengisytiharaan dapat dilaksanakan. Okey Ustaz, kita sedia maklum di Malaysia terdapat 29 lokasi untuk melihat anak bulan. Tapi persoalannya, adakah cukup untuk satu lokasi tersebut sekiranya kenampakan hilal? Adakah yang cukup untuk mengisytiharkan awal Syawal, Ustaz? Okey, bagi matlab Malaysia yang bermula daripada timur Sabah sehingga barat Kedah, yang mana terdapat 29 lokasi cerapah rasmi, ada di antara negeri yang mempunyai satu lokasi cerapah rasmi saja, manakala ada negeri yang mempunyai hampir sehingga 4 lokasi cerapah rasmi. Dan sekiranya anak bulan atau hilal dilaporkan kelihatan di salah satu lokasi cerapah rasmi tersebut dan disahkan oleh jawatankuasa melihat anak bulan, laporan tersebut kemudiannya akan dipanjangkan ke Penyimpan Besar Raja-Raja untuk diperkenankan. Sehinggalah keputusan tersebut diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mewakili Raja-Raja, barulah Penyimpan Mohor boleh mengisytiharkan sama ada keesokannya itu adalah 1 Syawal ataupun dikenakan kepada 30 Ramadan sekiranya tidak kelihatan. Okey Ustaz, selalunya apa antara cabaran utama khususnya dalam mencerap anak bulan? Mungkin faktor cuaca juga memainkan peranan Ustaz di 29 lokasi di seluruh negara ini? Betul-betul tuan. Kalau ikut antara cabarannya adalah hilal itu tersendiri, kerana hilal itu terlalu nipis untuk dilihat, untuk dicerap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi satu-satu kenampakan adalah seperti cuaca, kemudian peralatan yang digunakan, dan persediaan sebelum cerapan itu amat penting bagi pencerap-pencerap untuk memastikan bahawa yang kelihatan itu adalah anak bulan dan bukan objek-objek lain yang di langit yang mungkin kelihatan hampir sama dengan anak bulan. Okey Ustaz, kita nak menyentuh juga kepada syarat KIR yang lama dan kenapa ataupun apa signifikan ianya diperbaharui, dan mungkin Ustaz juga boleh memperjelaskan apa antara aspek yang diperbaharui ataupun diperkasakan dalam hal ini. Okey, kalau kita melihat kepada kita perlu fahami dulu pada syarat kriteria imkan ru'yah itu apa. Syarat kriteria imkan ru'yah itu adalah syarat asas kenampakan hilal, di mana sekiranya hilal berada dalam keadaan cuaca cerah, bermaksud hilal itu boleh kelihatan. Hilal itu boleh kelihatan, itu adalah syarat asas, dan syarat ini telah dikaji oleh JAKIM dengan dibantu oleh beberapa agensi seperti Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan beberapa universiti selama hampir lebih 20 tahun sebelum diperkemaskini. Kalau dulu syarat kenampakan hilal ini kita menggunakan pakai di mana hilal boleh kelihatan sekiranya berada pada ketinggian 2 darjah tinggi dan jarak lengkung 3 darjah, atau umur hilal 8 jam ketika bulan terbenam. Namun setelah diperbaharui syarat tersebut kini menggunakan pakai kaedah syarat tersebut kini adalah 3 darjah tinggi dan 6.4 darjah jarak lengkung. Itu adalah syarat asas yang boleh diterima sekiranya hilal tersebut dilindungi awan, tetapi memenuhi syarat tersebut maka ianya boleh diterima sebagai satu kenampakan lah. Okey Ustaz, dalam kita menentukan awal Syawal ini, adakah negara-negara lain yang turut dijadikan sebagai sumber rujukan untuk Malaysia Ustaz? Oh, dia macam ni tuan. Sebenarnya Malaysia yang menjadi tempat rujukan kepada beberapa negara luar di mana komuniti Muslim di negara tersebut sukar untuk melaksanakan cerapan hilal. Sebagai contoh, kita yang menjadikan Malaysia ini sebagai rujukan, apa jua keputusan yang diputuskan oleh Malaysia akan diikuti oleh komuniti Muslim di Jepun, komuniti Muslim di Korea, juga Hong Kong dan juga wilayah Timur Leste.
Ini disebabkan negara tersebut, komuniti di negara tersebut sukar untuk melaksanakan cerapan di negara tersebut. Dan setelah dirujuk kepada Majma' Fiqh antarabangsa, maka dimaklumkan bahawa salah satu negara yang boleh dijadikan rujukan adalah Malaysia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Syahril Azwan Hussein, penolong pengarah kanan Seksyen Falak bahagian penyidikan JAKIM, atas perkongsian dan juga memberi pemahaman kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan hukum falak dan juga hisab yang telah dilaksanakan untuk penentuan khususnya bagi awal Syawal ini. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih juga Tuan. Alhamdulillah, itu antara topik yang penting untuk kami bawakan kepada anda, khususnya dalam ruangan komentar @SPM. Dan pada ketika ini penonton, kita akan terus saja bersama dengan Syafiqah untuk perkongsian selanjutnya. Silakan.